Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang bab 4, agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Jadi kalau awak lihat di sini, masyarakat kerajaan alam Melayu sebenarnya telah mempunyai pegangan agama dan juga kepercayaan sendiri. So pada asalnya, sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha, masyarakat alam Melayu ada kepercayaan awal, iaitu animisme dan juga dinamisme. Okey, animisme tu apa? Dinamisme tu apa? Ini adalah kepercayaan awal. Okey, boleh dilihat di sini. Okey, animisme. Okey, ini animisme. Kepercayaan awal setiap makhluk hidup dan tumbuhan memiliki roh ataupun semangat, berkait rapat dengan kepercayaan terhadap makhluk halus dan juga penyembahan kepada roh nenek moyang yang telah meninggal dunia. Yang ni kita panggil sebagai hyang. Ini kebiasaannya yang buat perayaan hari moyang dilakukan oleh masyarakat Temuan di Bukit Ceding, Banting, Selangor. Ini gambaran dia. Okey, dinamisme pula. Dinamisme adalah yang berkait rapat dengan kepercayaan terhadap kekuatan yang juga dikenali sebagai mana ataupun semangat. So, setiap benda dan makhluk dianggap mempunyai mana yang boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Ini contoh pemujaan. Ni untuk tanaman. Pawang masyarakat Iban menyiapkan makanan korban ataupun miring semasa sambutan perayaan Hari Gawai. Okey, sebelum penyebaran agama Hindu dan Buddha serta Islam, ini adalah kepercayaan awal. Kepercayaan awal ni maksudnya masa tu tak ada lagi agama yang sampai ke kerajaan alam Melayu. Jadi semua masyarakat ada dua kepercayaan, iaitu animisme dan juga dinamisme. Okey, penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15, ini adalah gambarannya. Jadi awak boleh tengok, kalau warna hijau, penyebaran agama Islam. Okey, macam mana daripada Arab bergerak ke India, ke China, terus ke Kedah Tua dan Gangga Negara, Champa, Angkor, Funan dan sebagainya lah. Okey, itu warna merah penyebaran agama Buddha. Agama Buddha daripada India. Kemudian agama Hindu yang berwarna biru juga daripada India. Okey. Perkembangan agama mengikut kerajaan. Okey, dalam buku teks awak, muka surat 58, ada diterangkan kerajaan Funan, kerajaan Champa, Angkor, Sriwijaya, Majapahit, kerajaan Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Okey, kesemua kerajaan ini ada elemen agama Hindu dan Buddha di setiap kerajaan, ada penyebaran dia. Bila dia berlaku, itu adalah boleh kita tengok kat situ, semua berlaku pada sejak abad pertama lagi. Kalau sebagai contoh kat sini, antara Raja Funan, dia mengambil peranan besar terhadap perkembangan agama Buddha. So termasuklah Fan Shihman. Ini candi Buddha. Macam mana pengkaji-pengkaji sejarah kata perkembangan agama Hindu dan Buddha ni berlaku pada awal abad pertama adalah disebabkan tinggalan-tinggalan sejarah. Kalau di kerajaan Funan, awak boleh tengok sini ada tapak candi Gocheti. Kalau awak tengok ke kerajaan Angkor, ini adalah Angkor Wat. Wat itu adalah maksud dia kuil ataupun temple dalam bahasa Thailand lah, kita panggil sebagai Wat. So ini contoh agama Hindu, candi Hindu. Kemudian kalau tengok kerajaan Sriwijaya, sini juga candi di Muara Jambi. Sriwijaya pada masa itu agama Buddha sejak abad ke-7. Okey, ni kerajaan Champa. Kerajaan Champa, agama yang tersebar adalah agama Hindu. Okey, macam mana nak bezakan agama Hindu dan Buddha? So kalau kita tengok dekat candi-candi, kalau candi yang dikatakan agama Hindu, di situ boleh tengok pada dinding dia akan ada banyak ukiran-ukiran beragama Hindu lah. Contoh patung-patung yang disembah oleh agama Hindu lah pada ketika itu. Kalau yang Buddha, dia lebih banyak patung-patung Buddha. Okey, kalau kerajaan Majapahit pun sama, ada agama Hindu dan Buddha, dia berkembang serentak dan saling mempengaruhi dalam kalangan masyarakat. Hayam Wuruk telah menyatukan aliran agama dan Hindu, Buddha yang dipanggil Tripaksa. Ini pada abad ke-14 telah berlaku. Okey, candi, ini adalah candi
Okay, ini adalah candinya. Oh, bukan. Candi agama Islam. So, di Majapahit, agama Islam telah tersebar di Majapahit sejak abad ke-14. Buktinya Wu Ping, pegawai kerajaan Ming beragama Islam, dilantik sebagai wakil tetap di Majapahit. So, ini adalah Masjid Demak. So, macam mana kita nak tahu itu masjid? Ada laungan azan lah di masjid tersebut. Okey, Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua, agama Buddha telah diamalkan pun sama. Pengkaji-pengkaji sejarah telah jumpa beberapa batu bersurat dan juga candi. So, bila dijumpa batu bersurat, bila tulisan itu adalah tulisan Jawi, kita anggap itu adalah kedatangan agama Islam ke Kedah Tua dan Ganggar Negara. Tapi apa yang berlaku dekat Kedah Tua dan Ganggar Negara, apa yang dijumpa adalah candi. Jadi candi tu ikut pada ukiran-ukiran candi itu adalah agama Buddha. Sama juga dengan Ganggar Negara. Antara yang ditemui adalah patung Buddha Avalokitesvara di Bido, Perak. Acak-acak Buddha bertarikh abad ke-6 hingga ke-9 Masihi. So, pengaruh agama Hindu dan Buddha Islam dapat dilihat dalam kerajaan Melayu. Namun begitu, agama Islam mulai tersebar dalam Melayu, kerajaan Funan dan Sriwijaya telah pun berakhir. Okey, untuk keunikan masyarakat kerajaan alam Melayu. Apa yang uniknya tentang masyarakat kerajaan alam Melayu ni adalah legasi kebijaksanaan dan keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu. So, apa yang berlaku ini diwarisi oleh generasi seterusnya. Kerajaan alam Melayu ada keunikan dia sendiri dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang kita gunakan adalah sistem pemerintahan beraja. Selain daripada itu, ada kegiatan ekonomi, perkembangan sosial budaya dan juga amalan beragama. Keunikan warisan ini menjadikan tamadun Melayu gemilang seperti tamadun-tamadun dunia yang lain. So, dalam sistem pemerintahan beraja, ada beberapa perkara. Yang pertama, pemilihan raja. Siapa yang pilih raja, itu berbeza. Begitu juga dengan kedudukan raja dan juga gelaran pemerintah. Kalau pemilihan raja, biasanya berasaskan keturunan dan pembesar mengesahkannya. Keturunan diraja dianggap suci dan berdaulat pada ketika itu. Kalau wanita keturunan diraja boleh dilantik sebagai pemerintah, tapi ini hanya berlaku di dalam kerajaan Majapahit. Okey, kedudukan raja semasa pengaruh Hindu dan Buddha, perkembangan raja sebagai titisan dewa dan mesti dihormati. Ini adalah kedudukan raja lah, betapa tingginya kedudukan raja. Sebelum kedatangan Islam memperkenalkan konsep khalifah, raja-raja sentiasa ditaati. Mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan. Gelaran pemerintah, gelaran mengikut kerajaan. Ada kerajaan yang menganggap menggunakan gelaran raja, ada kerajaan menggunakan gelaran maharaja. Kebanyakan negara-negara kerajaan-kerajaan yang telah menerima Islam menggunakan gelaran sultan. Contoh macam negara kita sekarang, kebanyakan raja-raja menggunakan gelaran sultan. Itu petanda bahawa kita mengangkat agama Islam sebagai agama persekutuan. Terdapat golongan raja juga yang diberi gelaran mengikut entiti dan keunikan raja lah. Contoh dia macam Raja Funan, Champa, Angkor dan Sriwijaya, dia menggunakan gelaran Sanskrit ataupun Varman. Okey, ini gambaran ukiran pada dinding Candi Borobudur. Okey, Candi Borobudur terletak di Yogyakarta. Sampai sekarang kalau pergi pun masih ada. Okey, ini adalah kebijaksanaan pemerintah lah. Apa yang diceritakan di sini adalah memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Okey, berbeza. Macam di sini ditunjuk Tansik Ton Lesak di Kemboja, kawasan yang subur dan menjadi sumber air minum serta aktiviti pertanian. So, kalau raja ni tak bijak, macam mana nak membangunkan pusat pemerintahan dia? Okey, menjalinkan hubungan diplomatik. Kenapa hubungan diplomatik perlu dijalinkan? Yang pertama, hubungan persahabatan. Kenapa nak kena buat? Supaya kita punya kerajaan punya kedaulatan dapat dipelihara. Selain itu dapat perlindungan, meluaskan jaringan perdagangan dan juga mengukuhkan agama budaya oleh sebab keunikan faedah yang diperoleh. Kelangsungan hubungan tersebut diwarisi oleh kerajaan-kerajaan Melayu selepasnya hinggalah hari ini. Okey. Kalau ikut pada kegiatan ekonomi masih sama dengan bab sebelum-sebelum ni. Antaranya memanfaatkan kesuburan tanah. Ini dia bagi contoh lembah Sungai Berantas. Tapak dia tu sesuai untuk pertanian sampailah hari ini. Okey, mencipta sistem pengairan. Contoh yang diberikan adalah sistem Barir.
Apa itu barir? Sistem saluran yang memastikan bekalan air mencukupilah untuk pertanian, sebab kadang-kadang cuaca kita kadang-kadang terlampau panas sampainya tanah pun kering kontang. Jadi apa kegunaan barir? Barir diletakkan di bersebelahan dengan angkor wat. So barir ni dia berfungsi sebagai kawasan tadahan air lah. Kegunaan barir adalah untuk mengairi tanaman. Okey, membina pelabuhan. Kenapa kena adanya pelabuhan? Supaya berlaku sistem perdagangan di situ. Ada pedagang daripada luar, daripada timur dan barat akan datang untuk berdagang di alam Melayu. So pelabuhan ada 3 jenis. Yang pertama pelabuhan pembekal, yang kedua pelabuhan kerajaan, dan yang ketiga pelabuhan entry port. So pelabuhan persinggahan untuk membekalkan bahan dagangan dan juga bekalan makanan kepada pedagang. Kalau pelabuhan kerajaan membekal dan berkembang apabila wujudnya pusat pentadbiran dan kerajaan di pelabuhan tersebut. Kalau entry port, pelabuhan ini menjadi tumpuan perdagangan dan berperanan sebagai pengumpul, pengendali dan juga pengedar barang dagangan daripada para pedagang serantau dan juga antarabangsa. So sebenarnya masyarakat dan kerajaan Melayu ni memiliki kemahiran tinggi dalam ilmu pelayaran, mahir seluk-beluk laluan laut dan juga sungai, serta boleh menyelam dalam tempoh yang lama. Keunikan dia, kegiatan pertanian dan juga perdagangan boleh dianggap sebagai warisan diteruskanlah oleh kerajaan-kerajaan Melayu sehingga kini. Selain itu kita juga ada perkembangan sosial budaya. Dengan sosial budaya ni maksud dia lebih kepada sistem benda ni sangat bernilai lah, sebabnya macam mana kita nak communicate dengan orang luar, betul. Jadi perkembangan tersebut dilihat dari aspek tulisan, bahasa, persuratan dan juga seni bina. Ini adalah sistem tulisan dan bahasa. Lain kerajaan, lain sistem tulisan yang digunakan. Ada kerajaan yang menggunakan sistem Palava dan juga Kawi. Ada yang kalau yang berasal ada yang menggunakan bahasa Sanskrit, ada yang menggunakan huruf-huruf Arab, iaitu Jawi lah sebenarnya. Okey, persuratan telah memperlihatkan macam mana intelektualnya orang-orang daripada masyarakat sendiri daripada kerajaan alam Melayu. So karya yang dihasilkan dalam bentuk manuskrip kebanyakannya. Keunikan literatur ini berisi teruskan oleh kerajaan alam Melayu. Okay, ini daripada sudut seni bina. Seni bina ni kita dapat lihat apabila ada perkembangan dari sistem pertanian, macam contoh barir tadi. Kemudian candi-candi pun terdapat pelbagai seni bina candi. Pelayaran, macam mana orang Melayu pada zaman dulu membina kapal, perdagangan dan juga keagamaan sendiri. Kehidupan di pesisir pantai dan juga lembah sungai melahirkan pertukaran-pertukaran yang kapal yang handal lah. Pada zaman dahulu, kapal-kapal daripada kerajaan alam Melayu sangat-sangat disanjung. Maknanya benda tu memang antara yang terbaik. Okey, keunikan warisan dan amalan agama. Ini di sini, amalan agama ni apa yang cuba diterapkan adalah kehidupan masyarakat jika tiada agama akan porak-peranda. So hal ini dibuktikan melalui keunikan warisan dalam agama masyarakat. Kalau awak tengok di sini mengamalkan sifat terbuka. Sebenarnya kerajaan Melayu mengamalkan sifat terbuka dalam amalan agama. Contoh di Malaysia, kita mengangkat agama Islam sebagai agama persekutuan, tapi kita masih menerima lagi agama-agama lain. Okey, sifat toleransi, kemudian agama menjadi simbol penyatuan raja dan rakyat. Raja memerlukan golongan agama untuk mengukuhkan kedudukannya di atas tahta kerajaan. Contoh macam MCO ni, PKP ni, raja masih lagi berhubung dengan menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi hal agama, nak tanya macam mana dengan Ramadan, solat Jumaat, tutup ke. Jadi benda tu ada komunikasi di antara golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Okey, golongan agama diberi tempat ataupun status yang istimewa dalam kerajaan. Contoh macam menteri tadilah, Dr. Zulkifli tu. Candi besar dibina sebagai lambang keagungan sebagai sebuah kerajaan. Kalau di Malaysia, banyaknya masjid-masjid lah. Pada zaman dahulu, kebanyakannya adalah candi. Bila agama Islam tersebar, masjid pula dibina sebagai pusat ibadat. Okey, kenapa pusat ibadat ni pada zaman dahulu sangat dibina banyak dan besar-besar? Sebabnya pusat ibadat pada zaman dahulu digunakan sebagai pusat penyebaran pendidikan, ilmu agama. Di situlah berlakunya mesyuarat atau musyawarah. Okey, sebenarnya kepelbagaian agama dan kepercayaan melahirkan masyarakat yang harmoni dan juga saling menghormati. Sifat diwarisi oleh masyarakat alam Melayu hingga hari ini. Sistem pemerintahan beraja, kebijaksanaan pemerintah, kegiatan ekonomi, semuanya benda ni diwarisi oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang lahir kemudiannya.
Contohnya selepas ni untuk bab 5 kita akan belajar tentang Melaka dan negeri-negeri seterusnya. Mereka mewarisi betapa bijaknya dan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh kerajaan alam Melayu sebelum ini. Okey, ni Masjid Pengkalan Kakap, Merbuk Kedah. Okey, ni masjid yang lama lah. Seperti ni Candi Borobudur Buddha. So tengok kat sini, di Jawa Tengah Indonesia telah diangkat sebagai tapak warisan oleh UNESCO. Okey, ni candi. Okey, sekian. Itu saja. Terima kasih.